Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, diiringi Div-Div Kehormat masuk ke Dewan. Para hadirin semua diminta untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu negaraku. Dipersilakan duduk. Kuntum melati, tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, Yang Berusaha Encik Muhammad Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, Yang Berusaha Encik Thomas Matthew, Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corporation Malaysia Berhad, Yang Berusaha Encik Maimunas binti Hussein, Naib Pengerusi SHRDC, juga Pengarah Sumber Manusia Renaissance Semiconductor Kuala Lumpur Sendirian Berhad, Yang Berusaha Puan Teh Sok Ling, Pengarah Eksekutif Selangor Human Resource Development Center SHRDC, ahli-ahli Majlis Pengurusan SHRDC, wakil-wakil industri, pegawai-pegawai Talent Corp dan PTPK, wakil-wakil media, para pelatih program IDTEP, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Segala puji dan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Majlis amat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke Selangor Human Resource Development Center dalam Majlis Pelancaran dan Apresiasi Program IDTEP Industry Driven Talent Acceleration Program 2023. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Cik Maimunas binti Hussein, Naib Pengerusi SHRDC, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengacara majlis, Yang Berhormat Tuan Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, Yang Berusaha Encik Muhammad Fatullah bin Mustafa,
Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, yang berusaha Encik Thomas Matthew, Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corporation Malaysia Berhad, yang berusaha Wan Teh Soim, Pengarah Eksekutif Selangor Human Resource Development Centre SHRDC, Div Kehormat, Wakil FMSDC, Ahli-ahli Majlis Pengurusan SHRDC, Wakil-wakil industri, pegawai-pegawai Talent Corp dan PTPK, pelajar-pelajar IDTAP, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Maimudas Hussein, Naib Pengerusi HRDC, merangkap Ketua Jabatan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am Renesas Semiconductor KL, Suria Berhad, merakamkan ribuan terima kasih di atas kesudian YB, Menteri, KSU serta tuan-tuan dan puan-puan bagi menghadiri majlis pada hari ini. Selamat datang ke SHRDC. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk menyaksikan pelancaran Industry Driven Talent Acceleration Program IDTAP yang akan disempurnakan oleh Menteri Sumber Manusia sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, SHRDC yang telah ditubuhkan di bawah gabungan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Industri sejak 31 tahun yang lalu hingga kini, amat menitik beratkan keperluan tenaga kerja industri yang berketerampilan serta berkualiti di dalam menyokong pertumbuhan industri khususnya di Selangor dan di Malaysia amnya. Kami percaya Industry Driven Talent Acceleration Program IDTAP yang diterajui oleh Talent Corporation dan didukung oleh PTPK adalah antara inisiatif yang dinanti-nantikan oleh pihak industri dalam menyediakan pertambahan nilai kepada kemahiran tenaga kerja bagi meningkatkan prestasi daya dan kualiti kerja mereka. Oleh demikian, SHRDC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Talent Corp, PTPK serta Kementerian Sumber Manusia yang telah memberikan kepercayaan kepada HRDC untuk melaksanakan program IDTAP pada tahun 2022 dan juga memberikan peruntukan berjumlah RM1,179,400 bagi meningkatkan kemahiran 82 orang tenaga kerja. Terima kasih. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2022, HRDC telah berjaya meningkatkan kemahiran warga industri seramai 78 orang melalui 4 program yang kami tawarkan, iaitu Automated Product Design PM Footwear, ECST PLC System dan Database Processing PDB. Manakala jumlah syarikat yang telah berkolaborasi bersama HRDC di dalam menjayakan program IDTAP ini adalah sebanyak 18 syarikat. Terima kasih kami ucapkan kepada syarikat-syarikat yang telah bersama-sama kami, antaranya seperti KSU Sdn Berhad, Sensenta Teknologi Malaysia Berhad, Bernat Integrated Network System Sdn Berhad, Maybank Shared Services Sdn Berhad dan juga lain-lain syarikat yang terlibat sama. Kami percaya penglibatan syarikat-syarikat ini telah memberi manfaat bukan sahaja kepada tenaga kerja mereka tetapi juga kepada syarikat mereka sendiri. Kerana telah berjaya mendapatkan tenaga kerja yang berkemahiran, berpengetahuan, berkualiti dan secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan dan penglibatan syarikat-syarikat di dalam program IDTAP pada tahun 2022 telah membuka mata banyak syarikat-syarikat lain yang telah menunjukkan minat untuk meningkatkan kualiti tenaga kerja syarikat melalui program perinatal kemahiran IDTAP ini. Sekali lagi HRDC ingin mengucapkan jutaan terima kasih tidak terhingga kepada Talent Corp,
PTPK serta Kementerian Sumber Manusia di atas kepercayaan memberi peruntukan tambahan kepada HRDC pada tahun 2023 bagi melaksanakan program IDTAP fasa kedua. Untuk pengetahuan, sebanyak 105 orang tenaga kerja dengan peruntukan RM1,500,000 telah diterima oleh HRDC. Untuk makluman YB Menteri, YB KSU, Talent Corp dan PTPK, HRDC telah menerima pendaftaran syarikat melebihi dari peruntukan yang telah diterima dan kami amat berbangga dengan respon yang diterima. Justru itu, saya mewakili industri percaya IDTAP adalah inisiatif terbaik diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia di dalam memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan HRDC akan terus menyokong inisiatif-inisiatif baru bagi meningkatkan prestasi sumber manusia yang berterusan dan juga mengharapkan lebih banyak lagi kolaborasi dan kerjasama antara industri kerajaan dalam membantu meningkatkan bakat pekerja dan prestasi industri serta Malaysia amnya, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cik Maimudas di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan tayangan video menceritakan perjalanan program IDTAP. I'm Hong Wei from USOF. I'm one of the participants from this program. In this program, we go through various programming language courses, and which is definitely helps a lot in my daily works. Million thanks to SHRDC for their dedication and hard work to ensure all of us can finish the courses successfully. Thank you. Terima kasih. Hi, my name is Napa. I'm an human and process engineer at Tata University Malaysia. Last time I joined this program, which is expert government in BLT. In that program, I have gained a lot of input such as project management, epidemiology, and etc. Special thanks to HRDC and also Tata for this opportunity. Thank you. So, saya daripada KSU. So, daripada course ini saya dapat belajar banyak benda. Apa yang saya belajar sepanjang masa ini, saya memang ada apply dekat kerja harian saya. So, dari sana saya dapat increase outlet punya sales lah untuk 2 bulan ini. So, apa yang saya belajar kat sini memang saya apply dan saya nampak result. Okay. Para hadirin sekalian, sebagai pelengkap majlis pada hari ini, majlis dengan rasa penuh hormat dan takzim ingin menjemput
Yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran dan Apresiasi Program IDTAP 2023. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada yang berusaha, Encik Thomas Matthew, Ketua Eksekutif Kumpulan Syarikat Talent Corporation Malaysia Berhad. Yang berusaha, Encik Muhammad Fatullah Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PDPK. Yang berusaha, Puan Maimudas Hussein, Naib Pengurusi Selangor Human Resource Development Center. Yang berusaha, Ms. Tay Sok Ling, Pengarah Eksekutif Selangor Human Resource Development Center. Pegawai-pegawai kanan daripada Kementerian Sumber Manusia, rakan-rakan industri, wakil daripada Pusat Latihan Negeri, rakan-rakan media dan seterusnya, para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya amat berbesar hati untuk berada di sini hari ini di Majlis Pelancaran Industry Driven Talent Acceleration Program ataupun IDTAP. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Talent Corp dan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PDPK atas usaha mereka dalam mengubah tenaga kerja Malaysia menjadi tenaga kerja berkemahiran tinggi yang bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Usaha ini akan membantu menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Selangor Human Resource Development Center selaku tuan rumah hari ini yang komited dengan misi dalam membangunkan sumber tenaga kerja negara untuk mengukuhkan ekonomi kita. Kita perlu menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negara. Ini akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Namun, untuk menarik pelaburan, kita perlu mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Tenaga kerja kita perlu mampu bersaing di arena antarabangsa. Kita perlu melabur dalam pendidikan dan latihan supaya rakyat kita mempunyai kemahiran yang mereka perlukan untuk berjaya dalam pasaran global. Kita juga perlu mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pelaburan seperti sistem politik yang stabil dan sistem perundangan yang kukuh. Jika kita boleh melakukan perkara ini, maka kita akan dapat mencapai matlamat kita untuk mengukuhkan ekonomi negara. Hadirin dan hadirat sekalian, Forum Ekonomi Dunia tahun 2020 telah memberi amaran bahawa peningkatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI boleh menyebabkan berlaku kemelisitan pasaran pekerjaan dengan sebanyak 85 juta pekerjaan digantikan oleh robot menjelang 2025.
AI sudah digunakan untuk mengotomasikan tugas dalam pelbagai industri termasuk pembuatan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan pelanggan. Dalam laporan yang sama turut menyatakan bahawa untuk mengekalkan pekerjaan dalam tempoh 2 tahun akan datang, 50% pekerja perlu untuk dilatih semula. Dengan kemunculan revolusi perindustrian 4.0, wujud keperluan yang mendesak untuk kita mengubah tenaga kerja negara supaya menjadi tenaga kerja yang lebih mahir, yang kekal relevan. Pilihan untuk meningkatkan upskilling dan reskilling adalah penting untuk rakyat Malaysia pada ketika ini, kerana menjelang 2030 seramai 4.5 juta orang pekerja kemungkinan hilang pekerjaan sekiranya kita tidak mengambil sebarang langkah proaktif dalam menangani isu ini. Namun, kita bernasib baik kerana pekerjaan yang baru muncul ialah pekerjaan yang boleh digabungkan dengan teknologi. Keperluan setiap pekerja untuk meningkatkan kemahiran bukan sahaja untuk kemajuan kerjaya atau perubahan kerjaya, tetapi juga untuk kekal dalam pekerjaan masing-masing. Apabila teknologi terus berkembang, kemahiran yang diperlukan untuk suatu pekerjaan akan turut berubah. Pekerja yang tidak mengikuti perubahan ini akan berisiko kehilangan pekerjaan. Justru, inisiatif yang dijalankan oleh Talent Corp dan PTPK dalam mentransformasikan tenaga kerja Malaysia amat diperlukan. IDTech merupakan program yang cukup istimewa dan bermakna untuk Kementerian Sumber Manusia demi kemampanan tenaga kerja negara, dan saya amat berbangga dengan agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu Talent Corp dan PTPK yang telah bergabung tenaga untuk melaksanakan program ini. Hadirin dan hadirat sekalian, konsep Malaysia Madani amat menekankan konsep inovasi, keterangkuman dan kemampanan, di mana pertumbuhan ekonomi dicapai secara seimbang dan saksama dengan mengambil kira faktor persekitaran, sosial dan tadbir urus. Trend pelaburan di Malaysia adalah positif. Dengan lebih banyak pelaburan diluluskan dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan lain-lain, ini adalah petanda baik untuk ekonomi negara. Walau bagaimanapun, kita perlu menyediakan kumpulan bakat dan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi untuk memanfaatkan pelaburan ini. Kita juga harus menggalakkan pelajar memilih program TVET bagi mendapatkan lebih ramai bakat, talent pool yang seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Saya menyeru para majikan untuk memberi kerjasama dalam meningkatkan kemahiran pekerja mereka. Ini akan membantu memajukan syarikat dan memberi manfaat kepada negara secara keseluruhan. Saya juga berharap pelaburan ringgit Malaysia 7.2 juta dari kerajaan dalam inisiatif IDTech digunakan dengan berkesan. Kita mesti mengambil peluang ini untuk kekal relevan sebagai harimau Asia. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Talent Corp yang diketuai oleh Encik Thomas Matthew dan PTPK
yang diketuai oleh Encik Muhammad Fatullah Mustafa atas usaha mereka dalam mentransformasikan pekerja Malaysia ke arah tenaga kerja yang dipacu industri dan sedia menghadapi cabaran masa hadapan. Saya berharap agar program IDTech akan terus memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat Malaysia, khususnya bakat TVET. Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua penerima anugerah aspirasi. Terima kasih atas segala usaha yang telah dialukan dalam memastikan peningkatan kemahiran tenaga kerja di Malaysia. Dengan ini, saya melancarkan inisiatif Industry Driven Talent Acceleration Program IDTech. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas ucapan rasmi sebentar tadi. Mohon YB untuk terus berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Majlis menjemput tetamu-tetamu kehormat untuk bersama-sama dengan YB Menteri di atas pentas. Majlis dengan ini menjemput YB Menteri bagi menyempurnakan majlis pelancaran dan apresiasi program IDTech 2023. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian sijil kepada pelatih dan wakil industri yang bersama-sama turut menjayakan program IDTech ini bagi tahun 2022 dan 2023. Maka dengan ini, majlis menjemput wakil dari UOB Innovation Hub 2 Sdn Bhd, Max Mania Sdn Bhd, Sensata Technologies Malaysia Sdn Bhd, Genju Can Factory Berhad, New Hong Kong Auto Supplies Sdn Bhd,
Yalisa Hillman Ventures, Sendirian Berhad. Shirano Sendirian Berhad. Vincent Shoe Trading, Sendirian Berhad. Hong Leong Shu Sendirian Berhad. Tiado, Sendirian Berhad. Charis Marketing Sendirian Berhad. WMJ Footwear Manufacture. Kasut U Sendirian Berhad. Sedco Grand Industries, Sendirian Berhad. Dan MIT Solution Services Sendirian Berhad. Tahniah kepada semua penerima sijil. Majlis sekali lagi ingin menjemput ke semua penerima sijil untuk naik ke pentas bagi sesi fotografi. Hadirin yang dihormati, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Cik Mahmudas binti Hussein, Naib Pengerusi SHRDC, untuk menyampaikan cenderahati kepada tetamu-tetamu kehormat yang bersama-sama kita pada hari ini. Kita mulakan upacara penyerahan cenderahati kepada Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia.
Yang berusaha Encik Muhammad Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Seterusnya, untuk yang berusaha Encik Thomas Matthew, Ketua Pegawai Eksekutif Thailand Corporation Malaysia Berhad. Majlis seterusnya menjemput yang berusaha Encik Thomas Matthew, Ketua Pegawai Eksekutif Thailand Corporation Malaysia Berhad, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia. Terima kasih diucapkan kepada semua tetamu-tetamu kehormat di atas kesudian menerima cenderahati itu tadi. Para hadirin, maka dengan ini berakhirlah majlis pelancaran dan apresiasi program IDTAP 2023. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan V. Sivakumar dan semua yang hadir bagi menjayakan majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Sebelum kita bersurai, majlis menjemput semua tetamu kehormat untuk turut serta dalam sesi lawatan fasiliti di SHRDC. Majlis mempersilakan